Baiklah, bertemu semula. Dalam kita melihat kepada pendidikan awal prasekolah dalam kalangan kanak-kanak, perlu juga diberi tumpuan kepada pendidikan awal prasekolah melibatkan kanak-kanak pendidikan khas. Dan bersama kita pada jam ini melalui Google Meet adalah pakar pendidikan awal kanak-kanak UIAM. Profesor Madya Dr. Mastura Badjis. Dr. Mastura, terima kasih kerana berkesempatan bersama kami pada jam ini. Doktor, sebelum itu ingin kita bertanyakan kepentingan pada awalnya pendidikan prasekolah ini untuk kanak-kanak dan bagaimana doktor melihat tahap itu pendidikan prasekolah di Malaysia. Baik, pertama-tamanya, okey, kalau kita sebut pendidikan awal kanak-kanak ni sebenarnya dia dari dalam kandungan dan kemudian lahir, seterusnya sampai ke usia 8 tahun. Itu kalau secara global ya. Cuma di Malaysia ni disebabkan kita ada dua akta yang berbeza, iaitu Akta Taska merujuk kepada kanak-kanak daripada lahir sampai umur 4 tahun dan kemudian akta pendidikan di mana itu yang kita sebut prasekolah ataupun tadika. Itu secara umum lah kalau kata kita sebut tentang prasekolah di Malaysia tu. Walhal kalau sebut awal pendidikan awal, kalau kita kata pendidikan awal kanak-kanak tu bermula daripada lahir. Cuma sebab kita yang uniknya sebab kita ada dua akta yang berbeza. Okey, itu satu. Kemudian kalau dari segi kebaikan sebab dia ada kaitan dengan neurological research, kajian yang berkaitan dengan perkembangan otak anak-anak yang apa yang berlaku, sebab itu dipanggil sebagai formative years yang mana sepatutnya dalam usia ini terutamanya terutamanya the first 3 years, okay, itu yang paling critical. Okay, and then after that sampai umur 8 tahun tu 80 hingga 85%, okay, synapse ataupun kita kata selalu otak anak selalu berhubung 80 hingga 85% berlaku dengan begitu pantas, dengan berlaku begitu cepat dalam tempoh 8 tahun yang pertama. Terutamanya the first 3 years and then after that daripada 3 sampailah ke umur 8 tahun tersebut. Okey, itu kalau tanya tentang pendidikan awal kanak-kanak dan di mana kedudukan prasekolah tu sendiri kalau dalam konteks Malaysia. Doktor, ingin juga kita melihat kepada, kalau kita melihat saja kepada konteks kepentingan pendidikan prasekolah, macam doktor katakan seawal daripada lahir dan atau rahim lagi kita dah memikirkan tentang kanak-kanak ni. Tetapi bagaimana pula, sebab kita tak boleh melupakan kanak-kanak yang memerlukan keperluan khas, yang orang kelainan upaya untuk mereka ini supaya tidak tercicir, maknanya dari segi silibus kurikulum dan orang kata apa, attention kepada mereka itu mungkin lebih daripada berbanding kanak-kanak yang lain, sebab macam doktor kata saling kita melihat kepada perkembangan otak dan pertumbuhan itu memerlukan, maknanya mereka lebih memerlukan perhatian lebih. Pandangan doktor melihat kepada keperluan bagi pendidikan awal prasekolah melibatkan keperluan khas ini, doktor. Okey, bila kita sebut tentang anak-anak berkeperluan khas ataupun kalau dalam konteks Malaysia kita panggil sebagai murid berkeperluan khas, MBK, yang murid berkeperluan khas ini, memang sepatutnya lah dia kita kata bila kita boleh kenali perkembangan anak, kita kenal pasti perkembangan anak daripada lahir, kita dah boleh mula kita kata kalau pakar dia akan boleh macam contohnya pediatrician, dia boleh detect, early detection. Selepas anak lahir dan kemudian ada proses-proses dia di mana daripada proses tersebut dia ada certain perkembangan yang kita boleh detect kalau sama ada anak-anak ni normal ataupun tidak. Jadi lagi awal kita dapat detect kalau ada masalah dari segi perkembangan dan sebagainya, lagi maksudnya proses untuk kita buat intervensi itu akan berlaku dengan lebih baik. Jadi kalau sebagai contoh macam sekarang kalau dalam konteks Malaysia, alhamdulillah benda tu kita kata boleh dikatakan ada pemantauan dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Malaysia, di mana bila anak-anak ni dilahir dibekalkan dengan buku buku biru ataupun buku pink yang mana dalam tu dicatatkanlah tentang perkembangan anak dari segi fizikalnya, dari segi pertuturannya, dari segi fizikal tu maksudnya dari segi kesihatan dia. Kemudian di samping tu ada juga
ada juga yang lain-lain dari segi kognitif, dari segi sosial, dari segi emosi dan sebagainya. Sebab dia perkara yang paling asas ialah nak kenal pasti sama ada anak-anak ni normal ataupun tidak. Kalau kita memahami tentang developmental milestone, tentang perkembangan yang asas untuk anak tu, jadi secara tak langsung ibu bapa, guru-guru, ahli masyarakat sendiri kalau dapat pendedahan tentang perkara ni dah boleh tahu dah walaupun dari bayi apa dia masalah pada seseorang kanak-kanak tu dan apa yang boleh dibantu. Dan ini membawa kepada bila daripada taska dia masuk pula kepada tadika. Dan bila pergi kepada tadika, kalau sekiranya ada masalah dari segi perkembangan anak ni tadi, kalau di Malaysia kita ada program, kita panggil program pendidikan khas integrasi. Dan program pendidikan khas integrasi ni di bawah Kementerian Pendidikan, yang mana ni adalah program pendidikan khas integrasi ni ada untuk prasekolah, ada untuk sekolah rendah dan ada untuk sekolah menengah. Dan dari situ dengan kerjasama daripada KKM tadi dan juga kerjasama dengan antara Kementerian Kesihatan dan juga guru-guru, maka anak-anak yang bermasalah ini bila dia, sebab kita kat Malaysia kita kan ada sistem aplikasi pengkalan data murid dan di situ ada catatan tentang contohnya anak ni adakah anak ni ada masalah apa-apa dari segi perkembangan dia ataupun kalau mungkin dikategorikan so-called dia panggil OKU lah, anak kelainan upaya dari segi pembelajaran, dari segi macam-macam. Jadi dari situ kita boleh dapat bantu anak ni seawal yang mungkin. Doktor, maaf mencela. Saya juga ingin tahu, bila kita bercakap tentang keperluan khas ini, prasekolah, adakah prasekolah melibatkan kanak-kanak keperluan khas ini mencukupi di Malaysia? Dan kalau kita tengok silibus, bukan sahaja kita tengok kepada kurikulumnya saja, tetapi persekitaran kondusif itu memang ada ke? Boleh orang kata membantu mereka sebelum ke alam persekolahan rendah ke, doktor? Pandangan doktor. Okey, pada pandangan saya, okey, baik. Kalau tanya mencukupi ataupun tidak, dia bergantung kepada prasekolah, ada berapa banyak prasekolah di Malaysia, ada berapa keperluan, ada berapa penempatan ataupun enrolment yang kita boleh bagi peluang untuk anak-anak pergi ke prasekolah. Setakat yang saya tahulah, setakat pengetahuan saya, macam program yang macam PPKI tadi, program pendidikan khas inklusif ni disediakan untuk di sekolah-sekolah di sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan yang mana sekurang-kurangnya satu sekolah yang ada program pendidikan khas prasekolah. Yang mana di situ ada juga program prasekolah biasa. Itu kalau di bawah Kementerian Pendidikan. Tapi masalahnya, isunya bila kita sebut pasal prasekolah ni, dia ada banyak agensi. Kalau agensi government kata Kementerian Pendidikan, kemudian ada KEMAS, kemudian ada perpaduan, kemudian dia ada Jabatan Perpaduan. Itu bawah Kementerian Pendidikan. Betul. Yang lain di bawah private. Kalau bawah private ni dia ada macam-macam, ada political institution, kemudian dia ada private yang individual punya private. Dan kemudian dia ada pula contohnya bawah NGO. Itu semua bawah kategori private. Dan dia bergantung pula kepada adakah ada juga prasekolah ataupun tabika dan sebagainya ni yang dia tertakluk pula kepada adakah dia berdaftar dengan Jabatan Pendidikan Swasta di bawah Jabatan Pendidikan Negeri. Doktor. Jadi kalau sekiranya dia tak berdaftar, kita tak tahulah kewujudan prasekolah. Jadi dari situ bila tak pasti kewujudan prasekolah tu, kita pun tak pasti sama ada mereka ni menyediakan prasekolah yang ada program pendidikan khas. Okey, betul. Doktor mengatakan perkara itu tadi. Banyak persoalan-persoalan doktor timbulkan seperti ada dua akta dan sebagainya macam doktor kata. Adakah berdaftar dengan prasekolah swasta? Dan doktor, soalan terakhir saya doktor, apa penyelesaian jangka panjang dan jangka pendek daripada apa yang dibangkitkan oleh doktor ini dan boleh dilakukan oleh pihak berwajib atau berkepentingan untuk memastikan setiap kanak-kanak di Malaysia, baik prasekolah atau prasekolah keperluan khas, boleh memperolehi pendidikan prasekolah yang berkualiti, doktor? Okey, dia bila sebut tentang kualiti ni, dia ada banyak aspek kita perlu lihat. Pertama, kita kena lihat dari segi koordinasi.
Walaupun kita contohnya kita ada pelbagai agensi, kena ada satu agensi yang koordinat keseluruhan ke antara prasekolah ni. Jadi perkembangan anak dapat dipantau keseluruhan, kualiti persekitaran, kualiti pembelajaran, kualiti kurikulum, kualiti training guru dan sebagainya tu perlu ada dalam arti kata lain sebab kita sekarang ni bercakap tentang kanak-kanak. Tapi bila kanak-kanak ni, kita melihat kanak-kanak tu okey, Kementerian Pendidikan tengok kanak-kanak, kemudian Jabatan Kebajikan Masyarakat tengok kanak-kanak, kemudian Kementerian Kesihatan tengok kanak-kanak. Okey, kemudian pelbagai agensi lain juga melihat kanak-kanak. Tapi bila tidak ada koordinasi antara agensi-agensi yang organize prasekolah ni, jadi dia akan jadi satu permasalahan. Yang kita panggil sebagai uncoordinated diversity lah. Okey, kemudian yang kedua, kalau kita nak tingkatkan kualiti, dia kena ada kesinambungan daripada taska dan tadika. Sebab taska kita tahu dia private. Okey, ada taska di rumah dan sebagainya. Tetapi bagaimana kesinambungannya antara taska-taska yang berdaftar dengan JKM dan taska ni pun dia ada macam-macam lah kan. Bagaimana kesinambungan dia dengan tadika. Dan kemudian sejauh mana pemantauan pula. Kalau kita kata ada yang berdaftar dengan bahagian pendidikan swasta, Jabatan Pendidikan Negeri, bagaimana wujudnya tadika ataupun prasekolah yang tidak berdaftar. Jadi pemantauan tu kena ada. Kemudian pelaksanaan kurikulum. Sejauh mana enforcement pelaksanaan kurikulum dari segi apa yang disampaikan kepada anak. Kemudian training guru. Itu pun satu perkara yang sangat krusial. Sebab saya membaca World Bank Report of Early Childhood Education in Malaysia selepas 66 tahun independen. Dia agak mengecewakan lah sebenarnya. Tapi insya-Allah ada ruang untuk kita melakukan penambahbaikan. Okey.